Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan menyentuh tentang topik yang berkaitan dengan tema 4 iaitu bab 19.2 dekolonisasi dan pengembalian kedaulatan India. Fokus yang utama adalah berkaitan dengan faktor-faktor kebangkitan nasionalisme India pada abad ke-19. Okey. Apa yang penting apabila anda menonton video cikgu ini, anda boleh menyatakan sekurang-kurangnya 4 faktor yang menyebabkan tercetusnya gerakan nasionalisme. Di samping itu, anda boleh menyatakan peranan yang dimainkan oleh pertubuhan sosio-agama dalam membangkitkan kesedaran kebangsaan dalam kalangan rakyat India. Okey, isi kandungan merangkumi bahagian 1 adalah pendahuluan, bahagian 2 isi atau fakta dan bahagian 3 adalah kesimpulan. Harus diingat, isi atau bahagian fakta ini penting kerana anda perlu mengetahui, kalau boleh sekurang-kurangnya 4. Okey, yang paling penting anda membaca dan memahami 12 isi atau faktor yang mencetuskan nasionalisme di India. Okey, bahagian pengenalan. Nasionalisme bermaksud semangat cinta akan negara dan ingin membebaskan tanah air daripada penguasaan kuasa asing. Itu adalah definisi. Di India, kesedaran bangsa dapat dikesan sebelum 1857 melalui pertubuhan sosio-agama. Namun, ramai sarjana berpendapat bahawa dahagi India 1857 menandakan permulaan kesedaran rakyat di India. Dalam konteks ini, Ram Mohan Roy merupakan tokoh reformasi yang memainkan peranan membangkitkan kesedaran menerusi pembaharuan sosialnya. Persatuan yang ditubuhkan di India adalah Brahma Samaj, melambangkan simbol kebangkitan nasional India. Okey, terdapat beberapa faktor perkembangan semangat nasionalisme di India pada abad ke-19. Antaranya ialah pendidikan barat, bahasa Inggeris, dasar pentadbiran Lytton dan gerakan reformasi sosio-agama. Itu bahagian pendahuluan. Okey. Seterusnya kita tengok bahagian isi atau fakta, itu bahagian 2. Isi yang pertama berkaitan dengan pendidikan barat. Pendidikan barat merupakan faktor utama yang melahirkan kesedaran kebangsaan dalam kalangan rakyat India. Matlamat utama kerajaan British memperkenalkan pendidikan barat adalah untuk melahirkan tenaga kerja yang murah dalam kalangan penduduk tempatan. Kerajaan British juga berpendapat pendidikan barat akan menanam semangat kesetiaan rakyat terhadap pemerintahan British. Di samping itu, kerajaan British juga berpendapat pendidikan barat akan menanam semangat kesetiaan rakyat terhadap pemerintahan British. Kita tengok yang kedua iaitu bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris memainkan peranan penting dalam melahirkan kesedaran kebangsaan dalam kalangan masyarakat India. Terdapat lebih kurang 600 bahasa daerah yang dituturkan oleh penduduk di seluruh India. Kewujudan bahasa-bahasa daerah ini menjadi batu penghalang untuk mewujudkan persefahaman dan penyatuan rakyat India. Penggunaan bahasa Inggeris menjadi medium perantaraan di sekolah-sekolah berjaya mengatasi masalah itu. Secara langsung, bahasa Inggeris bertindak sebagai alat perpaduan yang menyatukan orang India yang terpisah dari segi agama, bangsa dan wilayah. Itu dari segi bahasa Inggeris. Yang ketiga, diskriminasi dalam perkhidmatan awam. Okey, faktor yang ketiga ini anda tengok ya. Kerajaan British mengamalkan diskriminasi dalam pengambilan orang India bagi memenuhi jawatan tinggi dalam perkhidmatan awam. Ekoran daripada amalan diskriminasi
dan melahirkan rasa tidak puas hati dalam kalangan golongan terpelajar di India. Contohnya, Akta Piagam 1833 dan Akta Perkhidmatan Awam 1861 yang menjanjikan bahawa orang India tidak dihalang daripada memegang jawatan dalam perkhidmatan awam. Namun begitu, kerajaan British tidak mengambil sebarang langkah untuk menguatkuasakan janji-janji yang terkandung di dalam akta tersebut. Iaitu, kerajaan British menghalang penyertaan orang India dalam perkhidmatan awam dengan mengadakan peperiksaan untuk perkhidmatan awam di Britain berdasarkan sukatan pelajaran Britain. Itu dalam diskriminasi dalam perkhidmatan awam yang dibuat oleh British, menyebabkan lahirnya perasaan nasionalisme dalam kalangan masyarakat India. Seterusnya, kita tengok perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan. Sistem perhubungan dan pengangkutan. Kita tengok pembinaan sistem perhubungan dan pengangkutan moden turut memainkan peranan dalam mencetuskan semangat kebangsaan dalam kalangan rakyat India. Pembinaan landasan kereta api dan jalan raya menyatukan orang India yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan keturunan. Pengenalan sistem perhubungan dan pengangkutan cekap meningkatkan mobiliti dan merapatkan hubungan antara mereka. Justru itu, perkembangan sistem perhubungan dan pengangkutan membolehkan idea nasionalisme disebarkan dengan pantas ke seluruh India. Baiklah, yang kelima, dasar pentadbiran Lytton. Tengok gambar Lytton Dasar pentadbiran Lord Lytton telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat India. Kenapa? Kerana pelbagai akta yang diperkenalkan oleh Lytton seperti Akta Senjata dan Akta Akhbar Vernacular melahirkan sentimen anti-Inggeris. Tindakan kerajaan British untuk mengenakan sekatan terhadap akhbar-akhbar vernacular menyekat kebebasan rakyat untuk bersuara pandangan mereka. Lytton juga mengambil langkah-langkah seperti menggalakkan import dan menghadkan umur penyertaan perkhidmatan awam kepada 18 tahun. Tindakan Lytton ini menyebabkan nasionalisme di India. Seterusnya, Akta Ilbert 1883. Akta Ilbert yang diluluskan pada tahun 1883 merancakkan sentimen anti-Inggeris dalam kalangan rakyat India. Akta ini memberikan kuasa kepada hakim-hakim daripada keturunan India untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap orang Inggeris. Pengenalan akta ini menimbulkan rasa tidak puas hati golongan Anglo-India yang menjalankan kempen untuk menentang akta tersebut. Golongan Anglo-India menubuhkan persatuan-persatuan bagi mempertahankan hak mereka. Penentangan daripada golongan Anglo-India menyebabkan kerajaan British menarik balik akta tersebut. Tindakan kerajaan British menarik balik akta tersebut menyedarkan orang India tentang perasaan anti-India yang terpendam dalam hati orang Inggeris. Perkembangan ini menyebabkan Sundarnath Banerjee yang mengambil langkah untuk menganjurkan persidangan kebangsaan India bagi menentang British. Fakta atau isi yang ketujuh, peranan akhbar. Peranan akhbar adalah, anda tengok usaha untuk menerbitkan akhbar di India telah dimulakan sejak tahun 1767. Pada tahun 1780, akhbar Bengal Gazette diterbitkan dan diikuti oleh Madras Couriers dan Bombay Gazette 1789. Akhbar ini semuanya adalah di bawah kawalan kerajaan, namun ia memainkan peranan sebagai medium untuk menyuarakan pandangan rakyat. Contohnya akhbar Kesari, Amrit Bazar, Parika dan Patriot berani mengkritik dasar British di India. Jadi akhbar-akhbar tempatan berperanan dalam melahirkan kesedaran politik dalam kalangan golongan kelas menengah. Isi yang ke-8, kajian terhadap keagungan silam.
Kajian-kajian yang dijalankan mengenai zaman kegemilangan dalam tokoh tamadun India semasa pemerintahan tokoh-tokoh seperti Asoka dan Chandragupta. Kajian juga dijalankan tentang kemajuan yang dicapai dalam bidang astronomi, sains, falsafah, matematik, perubatan dan kesenian yang melahirkan keyakinan dan kebanggaan orang India terhadap kebudayaan dan peradaban. Sarjana-sarjana barat seperti Sir William Jones, Max Muller dan Munir William turut menjalankan kajian mengenai peradaban India. Beliau menubuhkan Asiatic Social of Bengal untuk menjalankan kajian tentang sejarah silam dan anti bangsa India. Kajian tentang keagungan silam membangkitkan kesedaran kebangsaan dalam kalangan masyarakat India. Nombor 9, peranan kesusastraan. Karya-karya kesusastraan seperti novel, esei, lagu-lagu patriotik dalam sajak turut memainkan peranan membangkitkan kesedaran dalam kalangan rakyat. Penulisan tokoh-tokoh kesusastraan dalam pelbagai dialek tempatan dimuatkan dalam akhbar tempatan menyebabkan idea-idea nasionalisme tersebar di benua India. Anda tengok tokoh yang kat bawah tu, tokoh bahasa Kemudian yang ke-10, dasar ekonomi British. Dasar ekonomi yang dijalankan oleh kerajaan British turut melahirkan perasaan anti-British dalam kalangan rakyat India. Kerajaan British mengamalkan dasar ekonomi bagi memenuhi sektor perindustrian di England. Dasar ini tidak menggalakkan perkembangan industri tekstil dan perkilangan tempatan. Malah, kerajaan British bertindak mengawal perusahaan-perusahaan tempatan demi kepentingan perusahaan yang dikendalikan oleh British. Tindakan British memonopoli perdagangan garam, menjejaskan pendapatan penduduk tempatan. Penduduk tempatan yang terlibat dalam industri tersebut menjejaskan penduduk tempatan lah. Okey, nombor 11, penindasan terhadap buruh India di seberang laut. Buruh-buruh dari India menerima layanan buruk daripada pemerintahan British. Pemerintah British tidak mengambil berat tentang kebajikan dan hak asasi pekerja di seberang laut. Buruh-buruh India juga dikenakan pelbagai undang-undang dan cukai yang membebankan mereka oleh pemerintah British. Layanan buruk yang diberikan oleh kerajaan British terhadap orang India di seberang laut melahirkan rasa tidak puas hati dalam kalangan nasionalisme terhadap pemerintahan British. Akhir sekali kita tengok gerakan reformasi sosio-agama yang cikgu catatkan daripada tadilah hasil pembelajaran ya. Menjelang pertengahan abad ke-19 lahir kesedaran untuk menjalankan reformasi dalam bidang sosial dan agama dalam kalangan pemimpin agama Hindu. Perkembangan ini menyebabkan muncul pertubuhan-pertubuhan agama seperti Brahman Samaj, Arya Samaj, Pertubuhan Ramakrishna dan Persatuan Teosofika. Jadi semangat kebangsaan ini meletakkan asas bagi kemunculan organisasi politik terbesar di India iaitu Parti Kongres India pada tahun 1885. Gerakan ini menyebabkan tertubuhnya parti politik yang terbesar. Okey, akhir sekali, kesimpulan kebangkitan semangat kebangsaan mendorong rakyat India berjuang menentang penjajahan British. Rakyat India berjuang untuk memerdekakan negara dari penjajah supaya mereka tidak ditindas oleh penjajahan British. Pertubuhan politik awal membangkitkan perasaan tidak puas hati yang akhirnya membawa gerakan membebaskan India daripada cengkaman penjajah. Membesaskan, salah tu ejaan ya, sorry. Okey, seperti biasa cikgu guna rujukan. Akhir sekali cikgu sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk anda menerima video cikgu yang seterusnya. Semoga anda berjaya di dalam STPN nanti. Bye bye.